bukan untuk memasang kereta saja lah. Di mana kita tidak mempunyai teknologi, tidak mempunyai keupayaan dan kebolehan sebenarnya kalau dibanding dengan syarikat yang lain. Dan pada masa itu pun kita lihat banyak kritikan dalam segi rakyat Malaysia dan beberapa pihak yang mengatakan bahawa Proton tak boleh berjaya. Tapi alhamdulillah dengan kehasrat dan juga kegigihan satu individu lah yang kita semua maklum, itu Dr. Mahdi sendiri, yang memang tekadlah untuk memastikan Malaysia ini ada otomotif industri yang sendiri, bukan untuk mencari nama tapi untuk membawa proses perindustrialisasi kepada negara Malaysia. Jadi kalau lihat dalam 25 tahun dalam segi kebolehan telah terbukti lah. Maknanya sekarang kita dah punya keupayaan bukan sahaja untuk masang tapi untuk mereka bentuk dan membina sebuah kereta yang bukan sahaja boleh dipasar di negara Malaysia tapi boleh setanding dengan negara lain. Ini bila kita agresif, bagi kita harus ada produk yang boleh mendukung konsep ataupun pasaran kita ada. Kita nak agresif nak berjual pun tapi produk kita tidak boleh menembusi, sudah tentu kita akan rugi lah dalam segi aktiviti kita buat. Jadi kita dah melalui transformasi produk sekarang, kita dah punya keyakinan bahawa produk yang kita ada ni boleh berjaya. Sebab tu sekarang kita agresif balik, because we are more confident. Before I think they are also aggressive, tapi produk cannot penetrate lah, tak sesuai mungkin. Sebab kita dah buat analisa banyak dalam segi negara-negara yang kita nak ada tuju, China, India, ASEAN, di Timur Tengah. Kita dah tahu apa produk yang kita perlu. Nah, sebablah kita sekarang melahirkan kereta-kereta yang bagi saya lah, yang boleh menembus tanpa orang kata reaksi yang negatif. Of course, quality kena baik, harga kena baik, itu is a given lah, itu memang kita kena buat pun. So sebab itu sekarang kalau kita lihat the export drive, it becomes orang kata higher focus, sebab kita telah mempunyai produk yang baik dan kita juga mempunyai teknologi yang baik. Baru kita sekarang orang kata push momentum sikit lah, kalau dibanding dengan 5 atau 6 tahun yang lepas. Yang terdekat kalau kita nampak yang sekarang yang maju ke depan adalah syarikat daripada Korea, yang kemungkinan kalau lihat 25 tahun, 30 tahun yang lepas usianya lebih kurang sama dengan Proton. Mereka tidak mempunyai kebolehan, tapi sekarang kita dapat lihatlah bagaimana mereka telah dapat menembusi banyak pasaran. Tapi kalau kita lihat juga dalam segi contoh konteks of otomotif di Korea, pertamanya bukanlah sebagai syarikat mereka sentiasa harus memperbetulkan dan menanggikan dalam segi teknologi, tapi mereka juga mendapat sokongan yang antara daripada rakyat di sendiri dan juga dari pihak kerajaan untuk menembusi pasar luar negara. So dalam konteks ini, Proton setakat ini alhamdulillah mendapat sokongan daripada kerajaan dan juga membuat rancangan yang sejak ke belakang ini untuk menembusi ke luar negara. So but if you look at timeline, we probably lost 5 years. We are 5 years behind lah. So if to answer your question untuk menjawab sementara ni, saya rasa perbandingan yang paling dekat bagi saya yang berjaya is the Hyundai story. Sebab tu sekarang ni banyak daripada strategi yang kita buat, kita melihat bagaimana Hyundai boleh mengubah, dan antara perkara yang mereka buat adalah satu menjadi asas pada apa yang kita akan lakukan di masa teknologi. Tapi dalam segi real R&D kalau dibanding dengan apa yang kita buat amat berbeza lah. Tapi kita lihat dulu kalau kita lihat Proton semasa kita bekerjasama dengan Mitsubishi, seolah-olah sama dengan Pro 2, peningkatan ketara bukan? Mana kita kontrol 70% market share, 80% market share dan sebagainya. Tapi bila kita pasaran sudah dibuka dan adanya orang kata kompetitor yang baru dalam segi Pro 2 dan juga daripada luar negara lain, dan apabila Mitsubishi keluar daripada berdirakan kongsi, itu kita lihat Proton berada dalam satu situasi yang agak kritikal. Di mana kita tidak ada teknologi yang kita boleh ambil dari luar, kita boleh mengeluarkan teknologi.
So kita dah terpaksa berdaya saing at level playing field. Jadi kalau kita dalam konteks sedemikian, kalau beza dengan proton dengan Pro 2, proton harus bersendirian. Dan Pro 2 masih mendapat teknologi, dan teknologi ini dibuat di negeri Jepun yang proton dan Pro 2 ambil sajalah. So kalau dalam kelihatan perspektif sudah tentu keupayaan Pro 2 untuk untuk react untuk ke market sudah tentu lebih cepat. Sudah cepat itulah kita nampak jurang perbezaan makin lama makin besar. Tapi kalau lihat sekarang ni, jurang perbezaan makin lama makin kecil. Bermakna kita sudah mempunyai kebolehan untuk berdiri independen dan boleh memberi dia saingan. Dan itu faham je lah, ia memakan masa yang lama. Dan sekarang bila kita lihat, dan saya berkeyakinan lah, satu hari nanti kita haraplah tak masa yang dalam masa yang terdekat kita boleh mengambil tempat di mana kita duduk menjadi number one again. But it's number one being alone, no? Not number one with technology provider. Okay, dulu proton jadi kebanggaan rakyat Malaysia. Memang kalau siapa yang bawa proton tu dia banggalah dengan tu. Tapi sekarang dah banyak lihat. So bagaimana Datuk nak mengembalikan balik tu? Okeylah, dia kalau kita tengok apa yang masalah kalau kita tanya pengguna, dan dua. Pertama dalam segi produk sendiri. Macam boleh cakap lah, sekarang rakyat Malaysia dah mempunyai pilihan yang banyak. Bukan saja pilihan banyak, mereka pun lebih arif dalam segi kereta. Yang kita buat survey dulu pun banyak yang dah pergi pada internet untuk belajar pasal kereta pun. So mereka datang pada showroom kereta lebih berpengetahuan. Jadi kita tak boleh kelintung lagi lah. So bila kita sedari bahawa sekarang rakyat dah sophisticated, sudah tentu the only way we can do is to mengeluarkan kereta yang memenuhi cita rasa. So untuk mengetahui apa yang mereka perlu, maknanya dalam segi penyelidikan kita lebih robust. Kita kena pergi ke pasaran, mengetahui, memahami apa yang mereka nak. At the end of the day, ini kereta ni bukan proton yang nak, ini kita kena buat kereta yang customer nak. Dulunya mungkin kita ambil sikap yang berbeza lah. Kalau saya pandangkan lah, maknanya kita risak kereta, kita nak buat dan kita harapkan customer akan beli. Saya rasa konsep begitu dah tak boleh dipakai lah. Itulah kata filosofi baru yang kita buat sekarang. Dan kalau kita lihatlah Saga sendiri pun sekarang sebagai satu contoh, sekarang ni Saga dah dijual dalam hampir 7,000 sebulan. Kalau kita banding Iswara dulu pun yang ke belakang hampir 4,000-5,000 sebulan. Wira pun paling tinggi pun lebih 6,000 sebulan. So kereta taklah kata cantik sangat kalau kita tengok kan. Tapi kenapa ia diminati? Sebab sebagai sebuah kereta bentuk, harga dan packaging dia, ia memenuhi cita rasa rakyat. Sebab tu dia menjadi satu kereta yang mereka nak. Itu pertama. So dalam segi produk, again back to the point, we have to have the right product. Saga baik, Persona baik, even Exona sekarang pun diterima. So menunjukkan maknanya it's not about the brand, it's about the product. Produk baik, insyaAllah orang beli. Bukan harga kena untuk berhati. Keduanya dalam segi macam mana nak meyakinkan rakyat Malaysia, dalam segi persepsi servis yang kita ada. Kita akui memang banyak persepsi negatif dalam segi kualiti. Ialah yang saya selalu cakapkan dalam segi power window dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat statistik, kebanyakan masalah sudah pun diselesaikan. Cuma lah kita ariflah rakyat Malaysia ni sebagaimana kita tahu selalu kritikal lah.